bersama. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua penonton Commerce Capital. Jadi hari ini kita setiap hari Khamis kami akan bersiaran dari Commerce Capital punya fan page dan kita akan bawakan seorang tetamu jemputan untuk berkongsi pendapat mengenai isu terkini ataupun info-info terkini yang boleh dikongsikan dengan penonton bersama. Okey, jadi hari ini bersama dengan Ami, seorang perunding hartanah bebas ya Cik Saad. Ya betul. Okey, jadi kita punya topik hari ini adalah mengenai celik hartanah bebas ya polisi insurans hartanah. Okey, jadi sesi kita pada petang ini ada sesi santai. Seperti mana macam high tea punya session, kita bersembang, kita berkongsi pendapat, kita jawab persoalan yang viewers tanya. Okey, jadi sebelum tu saya nak share sikit dengan penonton di Commerce kita pada petang ni. Jadi pada anda yang sedang menonton live streaming Commerce Capital, jangan lupa untuk follow, like dan tag rakan-rakan SME yang lain. Okey, jadi sebabkan tajuk kita pada ini merupakan satu tajuk yang saya kira satu topik yang perlu diketahui oleh semua orang, terutamanya mereka yang sedang riki-riki ataupun sedang survey untuk membeli hartanah, tak kira lah hartanah persendirian ke ataupun hartanah komersial. Okey. Jadi sebelum kita berkenalan dengan Encik Saad, tetamu pada petang ini, saya nak share sikit mengenai pembelian hartanah. Okey, kalau kita tahu beli rumah ni bukan dia merupakan satu pelaburan yang besar dan mahal. Dia sama seperti barangan bahagian lain yang pastinya kalau kita beli sesuatu benda yang mahal, kita nak lindung dia atau kita nak jaga dia baik-baik kan? Betul tak? Betul tak Cik Saad? Ya betul. Okey, jadi bagi kebanyakan kita, rumah adalah barang yang termahal kita beli dalam hidup kita lah. Bagi saya sendiri pun kalau saya ada rumah, saya rasa rumah adalah aset yang paling mahal lah yang pernah saya beli. Okey, jadi sebab kita barang yang mahal, kita tak akan beli setiap hari, kita akan beli sekali tu je. Dan kalau barangan yang mahal, kenalah ada insurans. Seperti mana rumah juga. So kalau beli rumah ni, kita kena tahu yang rumah kita kena ada insurans. So insurans yang macam mana? Kita akan dengar nanti penerangan daripada Encik Saad. Okey, sebentar lagi saya akan bagi peluang untuk Encik Saad memperkenalkan diri dan kepakaran beliau dalam industri hartanah ni. Okey, dan kalau anda nak tahu, insurans ni sebenarnya, insurans rumah terutamanya, dia dirangka untuk memberikan jaringan keselamatan kewangan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini pada hartanah kita. Jadi pentingnya insurans ni kepada hartanah kita. So kepada anda yang sedang survey ataupun baru berasa macam nak dapatkan ilmu mengenai pembelian hartanah, kena ketahui yang insurans adalah antara elemen penting untuk hartanah kita, untuk aset kita. Jadi bersama dengan saya hari ini iaitu Encik Saad, seorang perunding hartanah bebas, akan berkongsi dengan viewers pada hari ini mengenai jenis polisi insurans hartanah yang perlu diketahui oleh pembeli rumah. Okey, kita akan minta Encik Saad untuk perkenalkan diri beliau kepada penonton Commerce Capital. Silakan Encik Saad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kita punya MC hari ini, Cik Ami ya. Ya, saya. Alright. Okey, saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Saad. Saya berasal daripada Negeri Sembilan. Saya mendapat pendidikan di saya graduan daripada Universiti MARA, UiTM Melaka, dalam business study dari tahun 2001 sampai 2005. Kemudian pada tahun 2005 saya memulakan kerjaya saya di Maybank sehinggalah pada tahun 2016. So 11 tahun lah, dari itu hampir 12 tahun. Jawatan terakhir saya itu sebagai commercial executive ataupun senior exec credit officer dekat situ. So lebih kepada mortgage lah. Saya proses pinjaman perumahan, dan apabila kita bukan sahaja pinjaman perumahan, saya juga buat pinjaman melibatkan apa-apa jua hartanah. As long as hartanah pinjaman itu melibatkan individu ataupun sebuah syarikat, dan maka saya lah yang akan proses benda tu. Saya akan buat assessment ya.
Terusnya, dan of course bila dengan bank ni, bank mewajibkan, walaupun sebenarnya perkataan wajib tu saya tak wajar guna lah dalam erti kata sebenarnya, tetapi bank sangat-sangat menekankan bila ambil pinjaman, apa-apa jua pinjaman dengan bank, mesti bank akan packagekan sekali dengan MRTA ataupun MRTT lah. Itu very sinonim untuk orang yang pernah ada pinjaman. Okey. Kemudian seterusnya, commerce capital ni juga agak dekat di hati saya, sebab dulu saya pun pernah bertugas di commerce capital juga, di dalam bidang sales marketing juga pada 2018. Kemudian saya memberanikan diri saya untuk menjadi pemening hartanah bebas kerana saya fikir pengalaman saya di bank ni, saya tak nak sia-siakan pengalaman saya di bank selama hampir 12 tahun di dalam bidang financing. Jadi kena saya tambah pengalaman saya yang sangat bermakna di commerce. Di dulu tak panggil commerce capital, dulu dia panggil my commerce. Beribu pejabat di Danau Kota. Banyak pengalaman yang saya dapat dan ilmu yang saya dapat ketika saya bertugas bekerja di my commerce dulu, now commerce capital lah. Di dulu tak panggil commerce capital, banyak belajar daripada Cik Kamarul, Cik Firdaus, Cik Yusri, Cik Syarum dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2019 itulah saya memulakan kerjaya saya sebagai pemening hartanah di BC Property. Dahulunya dikenali sebagai Bahari Enco, yang mana rakan saya juga dalam Bahari Enco ni, kita orang dah kenal sejak di Maybank lagi. Kemudian saya belajar ceburkan diri saya dalam bidang hartanah. Kemudian seterusnya pada 2019 tu juga saya berdaftar sebagai ejen takaful di bawah agensi PBG Aspire Advisory, beribu pejabat di KL Cap Square, Jalan Mushi Abdullah, sehinggalah sekarang. Jadi sebenarnya benda-benda ni memang saya dah plan sebab benda-benda ni semua berkait. Jadi saya gunakan pengalaman saya, ilmu yang saya ada selama hampir 12 tahun di bank, dan saya guna pakailah sampai sekarang. Dan alhamdulillah saya seronok sebab dapat membantu ramai orang kat luar sana untuk memahami lebih baik kepentingan semua perkara-perkara ni. Itu sedikit lah background saya. Dia tak sebut sedikit lah, banyak sangat dah tu pengalaman Cik Saad. Kalau saya dengar kan, pergi sana, pergi sini, lepas tu berjas sana, berjas sini, buat sana, buat sini kan. Tu banyak lah pengalaman Cik Saad sebenarnya. Saya kira apa yang bakal dilontarkan oleh Cik Saad sebentar lagi, saya kira satu, mungkin insyaAllah lah jadi pendapat yang bernas ataupun panduan yang berguna kepada penonton pada hari ini. Okey, jadi Cik Saad, kita nak berbalik kepada topik kita pada hari ini, iaitu celik hartanah, jenis polisi insurans hartanah yang perlu diketahui oleh pembeli hartanah. Okey, jadi kalau kita tahu kita nak beli hartanah, semestinya insurans adalah antara perkara yang perlu diberi perhatian lah. Jadi boleh tak kalau Cik Saad kongsikan kepada penonton pada hari ini, apakah jenis polisi insurans yang perlu diketahui oleh pembeli hartanah? Tak kira lah hartanah komersial ataupun hartanah persendirian. Okay, baik. Soalan yang bagus juga. Actually banyak orang kita di luar sana, mereka tahu mereka layak ataupun mereka mudah untuk dapatkan pinjaman, tetapi selalunya kebanyakan orang di luar sana, sama ada dari kategori mass market, B40, M40 sekalipun, T20 sekalipun, kadang-kadang kesedaran mereka kenapa perlunya ada MRTT dan MRTT ni kurang. Jadi sebenarnya perlindungan insurans untuk hartanah ni ada dua je. Sama ada MRTA dalam bahasa konvensional ataupun MRTT dalam bahasa Islamik takaful. Ada dua ni sahaja. Cuma banyak orang kat luar sana dia confuse, apa beza MRTA, MRTT? Beza dia adalah MRTA insurance, MRTT takaful, itu sahaja. Okey, jadi beza dia dekat situ sahajalah. Beza dia dekat situ. Kemudian lagi itu dari segi bank punya produk lah, MRTA, MRTT. Kalau selain daripada situ, di luar adalah tambahan adalah MLTT. MLTT ni lah yang jarang orang dengar. Apa itu MLTT? Mortgage Lifetime Takaful. So mortgage lifetime takaful ni dekat luar banyak syarikat insurans ataupun takaful provider yang menyediakan produk ni. Tinggal lagi kita kena tahu, kita kena buat fact finding apakah benda tu bersesuaian dengan pelanggan itu. Okey, jadi jenis insurans
yang perlu kita ambil adalah bergantung kepada keperluan pembeli tersebut lah. Ya, betul. Okay. Jadi kalau macam tu, boleh tak Cik Saad kongsikan lagi sebenarnya untuk apa kita ambil polisi insurans ni? Apa tujuan Okey. polisi insurans ni kepada pemeliharaan tanah? Untuk melindungi apa? Okey, saya beri analogi mudah. Saya punya analogi mudah ialah seperti ini. Kebanyakan orang di luar sana, kita sama-sama juga, kita ada kenderaan. Tak kisahlah motor, kereta, bas ke, ada yang pakai MPV ke SUV, tak kisahlah. Setiap tahun apa yang kita buat adalah kita akan renew insurance. Bila kita renew insurance, renew road tax, dia mesti sekali jalan. Dia tak boleh kata PJ saya nak, ataupun sekarang banyak orang gunakan platform MyEG. Bila renew road tax, tak nak renew insurance. Ada ke? So far tak ada. Yang mana kerajaan telah menjadikan perkara ini sebagai package dan syarat untuk melayakkan kenderaan itu berada di atas jalan raya. Alright. Kaitannya dengan ini adalah, kenapa perlunya kita ambil insurans kereta kenderaan tu? Sebab apa? Tujuannya adalah untuk melindungi kenderaan itu seandainya kenderaan itu terlibat dengan kemalangan jalan raya, dan pihak insurans akan beri pampasan ataupun membayar ganti rugi atas kerosakan kenderaan itu. Alright. Itu secara asasnya. Jadi kita relatekan dengan MRTA ataupun MRTP ini, tujuan dia adalah untuk melindungi peminjam itu sendiri. Kalau kenderaan tadi kita boleh cover, kenapa tak diri kita? Sebab kita bila kita buat pinjaman perumahan, pinjaman hartanah dengan pihak bank, ada yang 100,000, 300,000, 500,000, 1 juta, 2 juta. Kenapa kita tak ambil takaful? Kadang-kadang banyak pengalaman saya di Maybank dulu, di bank lah. Saya jumpa pinjaman sampai 1 juta. Pinjaman sampai 1 juta. Individu berumur 29 tahun. Of course dia berjaya dalam online business dia lah. Dia berjaya, umur 29 tahun, dia buat pinjaman 1 juta, sebab hartanah yang dia beli sekitar 1.5 juta, and then dia buat MRTA cuma 1 juta sahaja. Dia buat pinjaman 1 juta sahaja, tapi MRTA dia, waktu tu, saya convince dia untuk ambil full, dia kata tak apa cik, saya nak ambil 500,000 sahaja. Sangat rendah. Jadi dekat situ kita nampak ada gap. Seandainya berlaku apa-apa pada dia, kat situ kita nampak ada gap lah. Yang mana pinjaman dia 1 juta, sum cover dia cuma 500,000. If anything happen dekat dia, berlaku kematian kepada peminjam ni, kat situ saya sebagai pegawai bank yang bertugas, saya perlu ceritakan kerisauan pihak bank kepada dia. Yang mana saya akan beritahu, cik, kat sini ada gap. Dia sedar tak ada gap? Apa gap dia? Saya terangkan macam tadi itulah. Supaya dia sedar. Pentingnya gap tu kita fill up. And then bila kita dah fact finding, alhamdulillah rupa-rupanya dia dah ada perlindungan takaful juga. And then waktu tu yang mana dia ambil dengan bank 500,000 sahaja, dan ada balance 500,000 tu dia ambil under personal coverage. Yang mana dia buat hibah sekali. Dia combinekan package tu. So saya ambil pendapat itu, dan sebenarnya dia baguslah, dia dah plan. Mungkin ada perunding takaful kat luar sana yang dah memberi cadangan yang betul kepada dia. Okey, baik, faham. Jadi sebenarnya kalau kita tengoklah, sebenarnya pentinglah insurans kan kepada aset tanah ataupun apa saja aset yang mahal yang kita beli, untuk melindungi aset yang kita beli tu daripada sebarang perkara yang tidak diingini. Okey, jadi Cik Saad, saya adalah terbaca sebenarnya. Ini selingan. Okey, saya ada terbaca mengenai MRTT dengan MLTT. So antara yang saya baca, yang saya tahulah, ini apa yang saya tahulah, MRTT ni kalau sekiranya peminjam meninggal ataupun ditimpa kecelakaan, so ada dia macam pinjaman dia macam dikira macam boleh di-cover oleh insurans ni ataupun MLTT. So boleh tak Cik Saad macam clearkan sikit yang tu, sebab yang part tu saya baca cuma saya tak berapa faham yang mana satu yang akan cover sekiranya pembeli peminjam tu meninggal ke ataupun ditimpa cacat kekal ke. Okay, baik. Soalan ni pun bagus. Banyak kat orang luar, banyak individu dekat luar sana dia agak keliru.
dengan terma-terma bahasa ni lah. Ada yang panggil MRTT, ada yang panggil MRTA, ada yang panggil MLTT. Bila kita tanya ada tak benda ni, ada. Tak kisahlah janji depan dia M. Janji dia kata untuk cover mortgage. As long as benda tu ada sebutan mortgage, dia rasa dia dah ambil produk yang betul untuk cover pinjaman dia. Okay. Mungkin kita boleh share slide yang pertama yang saya boleh kongsikan dekat sini. Perbezaan di antara MRTT dan MLTT itulah. Okay, slide yang pertama ni mungkin kita boleh saya boleh sharekan dekat sini. Okay, dari segi definisi dia, MRTT itu apa? Ialah dalam bahasa panjang dia mortgage reducing term takaful. MRTT itu pula apa? Adalah mortgage level term takaful. Alright. Dari segi definisi MRTT itu adalah perlindungan takaful yang akan berkurangan mengikut tempoh pembiayaan rumah. Dalam bahasa mudahnya, bila baki pinjaman kita berkurang, maka perlindungan itu pun berkurang juga mengikut baki pinjaman itu. Manakala MLTT itu, sekiranya pinjaman kita berkurang, dia punya jumlah perlindungan kekal, tidak berkurang. Contohnya bahasa mudah, kita ambil pinjaman, macam klien saya tadi ambil pinjaman 1 juta, selepas 10 tahun pinjaman dia berkurang menjadi 500,000, sum covered dia kekal pada tahap 1 juta. Itu MLTT ya. Alright. Dari kalau kita tengok pada harga pula, MRTT ni of course dia murah. Kenapa dia murah? Sebab apa? Dia manfaat dia tak banyak lah. Dia bagi basic sahaja. Bagi basic. Asal orang kata kalau kita banyak kalau pernah beli kereta baru kan, dia ada basic line, dia ada baseline, ada premium, ada high stack kan. Contoh macam itulah. So MRTT ni yang bank bagi ni lah very basic. So dia murah. Kalau MRTT ni pula dia mahal sikit. Sebab dia ada manfaat tambahan yang kita bagi tadi tu. Manfaat tambahan dia apa tadi tu? Yang mana dia punya perlindungan dia tidak berkurang walaupun baki pinjaman rumah tu dah semakin berkurang. Alright. Kemudian dalam MRTT tu kita boleh tambah rider sakit kritikal. Nanti saya akan huraikan lebih lanjut lepas ni. Kemudian cara bayaran untuk MRTA ataupun MRTT ni pula dia mestilah sekaligus. Sekaligus. Dia tak boleh bayar sikit-sikit. Contoh MRTA tu yang kena bayar kepada pihak bank contohnya bernilai 20,000. So dia kena bayar lamsam 20,000. Tak boleh bayar sikit-sikit. Tapi kalau MLTT tadi ni dia boleh bayar secara sedikit-sedikit. Mungkin kita buatkan the quotation untuk 1 juta ni mungkin dia kena bayar sebulan 500 ke 600. Bergantung pula pada umur dia dan jantina dia dan risiko pekerjaan dia. So dia boleh bayar secara angsuran. Dia tak perlu nak keluar duit selepuk 20,000. Dah lah beli rumah deposit. Kalau 1 juta deposit rumah 10% dah 100,000. Kemudian nak kena bayar pula lawyer fee untuk SMP tambah lagi 50,000. Dah 150,000. Kemudian tambah pula loan agreement lagi. Lebih kurang 30,000 lagi. Dah 180,000. Nak masuk lagi MRTA lagi 30,000. Habislah dekat 210,000 dekat situ. Betul. Itu contoh. Jadi kalau dan MRTA itu pula kalau kita lihat perkara nombor 4 tu boleh kos MRTA itu boleh dimasukkan dalam pinjaman. Yang inilah kebanyakan orang yang buat. Dia ambil MRTA dengan bank bersetuju dan kos itu dimasukkan di dalam pinjaman tu sekali. Jadi kalau dia ambil pinjaman 300,000 dia campur MRTA 5,000 ke 10,000 jumlah pinjaman dia bertambah. Dan apa yang peminjam dekat sana lupa adalah dia lupa MRTA dia tu bila dah kata pinjaman dengan bank bayarkan dulu, bank takkan bagi percuma. Bank takkan bagi percuma. Jadi dia mesti ada cost because bank incurred cost. So MRTA yang di finance tadi dengan pinjaman tu dia akan melibatkan interest ataupun dalam bahasa Islamic financing charges dia dekat situ. So end of the day selepas 30 tahun ataupun 20 tahun dia bayar pinjaman dia tu, jumlah MRTA dia tu sebenarnya naik 2 kali ganda. Kalau asalnya pinjaman itu dia bayar MRTA cuma 20,000, selepas 30 tahun dia cek balik rupanya dia bayar 40,000 sebenarnya. Sebab apa? Ada financing charges. Okay, kalau MLTT tadi tu dia bayar sendiri dan dibayar secara bulanan pula lagi ansuran, tak ada interest charge. Bila tak ada interest charge, and then dia jadi saving pula lagi, so duit dia jimat lah. Dia tak perlu bayar lebih kepada pihak bank.
Kat situ jimat dia. Kan fungsi dia pula yang terakhir sekali, MRTT tu fungsi dia adalah untuk perlindungan. MLTT pun sama juga untuk perlindungan, cuma dia ada tambahan manfaat dekat situ. Kita ada cashback saving dia tu. Okay. Okay. Alright, satu peran yang sangat jelas lah bagi Ami, sangat jelas lah. So tak ada masalah lepas ni nak faham antara MRTT dengan MLTT. So MRTT dengan MRTE adalah perkara yang sama Encik Saad? Ya, benda yang sama. Benda yang sama. Beza dari segi manfaat dia. Oh, benda yang sama lah. Okay. Faham. Right, jadi kalau tadi kita dah dengar MRTT vs MLTT. So antara insurans yang ada untuk hartanah ni kan, mana satu yang terbaik? Dan macam mana kita nak pilih? Adakah tengok kepada keperluan ataupun tengok kepada jenis aset yang kita beli? Okay, baik. Biasanya banyaklah syarikat-syarikat takaful provider dekat luar sana yang menyediakan produk MRTT ni. Cumanya ianya kurang dipopularkan. Kurang dipopularkan di kalangan ejen-ejen. Macam saya di PBG Aspire Advisory, apabila setiap kali saya jualkan rumah klien saya dan saya dapat pembeli, dan bila saya buatkan sendiri pinjaman dia, itu sebab portfolio saya risk management itu adalah fungsi dia, saya akan beritahu kepada klien saya, you kena ambil MRTT ni. Biasanya saya akan beritahu, okay, MRTA you boleh ambil juga, and then MRTT you kena ambil juga. Dan saya beritahulah dua fungsi dia. Apa fungsi utama dia adalah, okay, yang pertama sekali, saya akan buat fact finding dengan klien tu untuk pastikan produk apa yang sesuai untuk saya recommend dekat klien tu. Macam soalan Amni tadi tu, apakah yang sesuai kan? Apa yang sesuai adalah kita kena fact finding dulu klien ni, apakah keperluan dia, apakah terutama yang paling penting sekali dia punya bajet lah. Kita mungkin boleh cadangkan pelan takaful yang bernilai 1 juta untuk match dengan jumlah hutang yang dia ada, profiling dia kan. Tetapi mungkin dia tak ada bajet. Jadi kalau dia tak ada bajet, produk tu pun tak sesuai. Jadi apa yang kita cadangkan daripada dia ialah kita ambil by stages. Mungkin pada peringkat permulaan ni kita cadangkan dia ambil sum covered 100,000 dahulu. Kemudian pada tahun hadapan apabila ekonomi dah semakin okey ataupun pendapatan dia dah bertambah, hutang dia dah berkurang, kita cadangkan lagi another 200,000 macam tu. Sampailah satu tahap dia akan bertemu pada break even point yang mana sum covered dia dan jumlah hutang dia tu at par. Macam tu, itu fact finding. Normally benda ni kena buat secara detail lah dengan klien. Maksudnya kena bagi klien faham betul-betul, dan klien tu sendiri kena faham. Tanya je apa nak tanya dekat ejen tu kan. So tak ada macam miscommunication lah nanti. So, kalau ada isu apa-apa, kalau anda kata lepas dah berpuluh-puluh tahun beli rumah, tiba ada insurans tak cover lah semua. Jadi satu masalah pula bagi pembeli kan. Ya betul. Alright. So, ada satu soalan lah saya nak selit saat ada daripada penonton kita. Dia tanya, Encik Muhammad Afham, dia tanya, boleh ke saya nak ambil dua-dua tuan insurans untuk rumah? Boleh ke Encik Saad? Boleh, tak ada masalah. Apa rasionalnya? Kita menjawab pada soalan tadi tu. Apa rasionalnya kalau saya cadangkan boleh ambil dua-dua? Okay. Kita tengok analogi begini. Bank bila dia bagi pinjaman perumahan, pinjaman hartanah lah, dia beli rumah ke kedai ke bangunan tu, bank kata, okey, encik, ini pinjaman encik bernilai 500,000. Ini kita dah kombokan sekali dengan MRTA ataupun MRTT 30,000 untuk coverage 20 tahun. Tapi kita tahu 20,000 tu bukannya bayar balik kepada bank 20,000, dia akan jadi 30,000, 50,000. Kita sedar benda tu. Jadi macam mana kita nak jimatkan perkara ni adalah, sebab apa, kalau kita tak ambil MRTA yang bank tawarkan, kat situ kita akan, kebanyakan pelanggan saya dia kata, nanti kalau tak ambil, bank akan naikkan pula kadar interest dia daripada 3.1% jadi 3.2%, installment saya pun naik sikit, dah rugilah untuk long term. Jadi biasanya saya cadangkan tak apa, ambil je, tapi kita ambil coverage paling minima. Kalau bank kata syarat minima dia kena ambil 3 tahun, ambil 3 tahun. Kalau syarat minima dia ambil 5 tahun, ambil 5 tahun. Okey, kat mana yang kita nak jimat tu? Yang jimat dia adalah apabila dia ambil MLTT dengan kita tadi tu, bila dia dah ambil MLTT kan ada dia punya cash value, kemudian dia boleh surrender polisi dia tu.
Apabila dia surrender polisi dengan pihak bank, pinjaman dah lulus, loan pun dah disburse, dia boleh surrender MRTA tu. Kalau dia ambil MRTA tadi tu mungkin 20,000 lah sumbangan dia kan, dah masuk dalam loan dah tu. Macam mana dia nak dapat duit tu balik? Dia surrender polisi MRTA tadi tu dan dia akan dapat surrender value dia panggil. So surrender value ni biasanya untuk 2 tahun, 3 tahun terawal ataupun setahun awal tu, kalau dia surrender dia dapat banyak. Kalau dia surrender pada tahun kelima, silap-silap surrender value dia tinggal 27,000 je daripada 20,000 tadi tu. Biasanya apa yang saya cadangkan adalah once you punya loan dah disburse sahaja, selepas sebulan tu you boleh pergi pada pihak bank, minta batalkan MRTA ataupun surrender polisi tu supaya you boleh dapat cashback daripada MRTA tu banyak. Kalau 20,000 tu, baru sebulan you surrender, silap-silap you boleh dapat dalam 13 ke 15,000 lah, bergantung pada plan yang pegawai tu buat. So duit itulah nanti you akan gunakan, you parking dekat dalam plan MRTT yang you buat di luar ni. Contoh macam saya di PBG Aspire lah, di AIA, parking dekat situ. Yang mana duit tu tak hangus dekat situ, tak kena interest pun. Jadi dia tahu MLTT dia cover 500,000 dan pinjaman dia 500,000 dah match dah dekat situ. So tak ada risiko. Cuma dia kena pastikan MLTT dia dah enforce lah. Kalau belum enforce, tiba-tiba dia surrender, so kat situ ada risiko. Kalau if anything happen dekat dia, tak sempat enforce lagi, dia dah meninggal ataupun kemalangan, maka kat situ ada risiko. Itulah pentingnya macam tugas saya sebagai pelindung takaful untuk menerangkan kepada klien dengan jelas apa yang dia perlu tahu supaya dia kemudian hari dia tak buat keputusan yang salah. Alright. Okey, satu penerangan yang sangat jelas lah. Okay, so saya harap jawapan daripada Cik Saan tadi dapat menjawablah kepada persoalan Cik Muhammad Afham tadi. Okey, sebelum kita pergi pada next question Cik Saan, saya ada satu lagi soalan. Ada tak alternatif lain selain daripada polisi insurans hartanah? Let's say lah, kalau ada pembeli dia cakap, saya tak nak ambil polisi insurans hartanah untuk aset saya ni. Ada tak alternatif lain? Sekiranya ada. Ya, ada. Di luar tu banyak. Contoh macam di pihak kami, kita ada banyak sediakan plan-plan selain daripada MRTT tu. Macam kita di AIA, kita ada plan legacy, kita ada plan Andrew Suzuki, yang mana untuk klien-klien yang dia kata tak apa, MRTT tak nak, memang I nak benda lain, supaya benda tu dia panggil yang agak popular sekarang, investment link punya polisi. So investment link dia consider macam hybrid juga. And then yang mana dana-dana tu pihak syarikat takaful operator ni dia laburkan duit-duit yang pemegang polisi tu ke dalam dana-dana tertentu. Macam yang terbaru kita di AIA, kita ada dana HSBC Islamic Global Index Fund, yang mana dana tu kita laburkan di market US, bukan di market domestic, international market di US. Contoh macam kita, macam Amni sendiri, mungkin ada buat simpanan di ASB ataupun tabung haji, betul? Ada. Jadi ada, tu bagi tahulah. Kan? Contoh. Even saya rasa orang Melayu kebanyakan je lah ada simpanan ASB dan tabung haji tu utamanya. Okey, kita berbalik pada objektif dia. Apakah objektif dia menyimpan di ASB ataupun tabung haji? Kalau tabung haji itu kebanyakannya objektif dia sangat jelas, yang mana simpanan untuk pergi menunaikan haji, dan bukanlah nak tengok kepada aspek return dia, dividen. Tetapi orang yang menyimpan di dalam ASB, kalau kita tengok betul-betul, objektif utama dia adalah untuk mendapatkan pulangan dividen setiap tahun tu, yang mana dijamin oleh kerajaan sekitar 4 ke 5% setahun. Kita boleh tengok track record untuk dapat 4.5% satu tahun. Jadi kat luar ni sebenarnya ada banyak lagi pilihan dekat luar yang mana you boleh dapat dengan even syarikat takaful operator menyediakan benda tu. Cuma tinggal lagi beza dia adalah kalau you simpan di ASB, 100,000 dalam ASB, sekiranya pemegang akaun tu meninggal dunia, apa yang dia dapat, waris dia dapat adalah 100,000 dia tu lah. Betul 100,000 tu. Tetapi kalau duit yang sama tu dia asingkan sedikit, simpan di dalam syarikat takaful seperti kami di AIA, apa yang waris dia akan dapat adalah lebih daripada duit yang disimpan. Contoh, dia simpan 100,000 di ASB, meninggal dunia, waris dapat 100,000. Tetapi kalau jumlah yang sama, 100,000 dia simpan di dana-dana AIA kita, apa yang dia akan dapat adalah lebih daripada 100,000 lah. Sebab apa? Kita menyediakan sekali pakej perlindungan.
Yang mana 100,000 tu bukan sahaja kita jamin duit 100,000 dia tu ada, tetapi juga perlindungan tambahan daripada 100,000 tu mungkin kita boleh bagi dia perlindungan sebanyak 2 juta, 3 juta. So bila berlaku kematian kepada pemegang akaun tu, dia dapat, waris dia akan dapat 2 ke 3 juta bergantung pada plan yang kita cadangkan kepada dia. Jadi kat sini ada banyak manfaat yang kita boleh dapat. Cumanya kebanyakan orang kita kesedaran tentang plan ini kurang. Kalau tengok orang-orang di negara-negara maju, di Eropah, di Amerika Syarikat, kesedaran mereka tinggi. Kesedaran mereka tinggi. Berbanding dengan kita, kesedaran kita masih tertumpu kepada ASB, tabung haji. Sedangkan syarikat-syarikat takaful operator banyak memberikan peluang-peluang lebih baik. Banyak lagi produk-produk lain yang boleh diterokai oleh rakyat Malaysia khususnya. Kalau dia tu, tapi mungkin diorang, mungkin rakyat kita, terutamanya dia terbiasa mendengar perlindungan-perlindungan biasa macam hibah, takaful biasa kan. Tapi sebenarnya banyak lagi produk-produk daripada syarikat takaful ni untuk kebaikan diorang. Okey, cuma saya nak clear lah, nak minta penjelasan lebih clear. Tadi Cik Saan ada cakap kalau tak nak ambil polisi insurans, ada investment ya. So investment ni dia akan cover rumah dalam masa yang sama, pemegang akaun tu akan dapat pulangan lah, ataupun waris mereka akan dapat pampasan lah kiranya. Kalau jadi sesuatu pada rumah tu dan pemegang akaun. Betul. So, mungkin saya boleh share slide yang kedua selepas ini. Okey, boleh. Kalau nak share sekarang pun boleh, tak ada masalah. Alright, okay. Ini slide untuk MLTA. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, ni contoh pelanggan saya, dia buat pinjaman perumahan sebanyak 500,000. Alright. So garisan kuning yang melengkung ke bawah itu adalah dia punya baki pinjaman. Dia buat tempoh pinjaman selama 30 tahun. So lama kelamaan baki pinjaman tu semakin berkurang. Alright. Garis putus-putus yang berwarna putih ke atas tu adalah dia punya jumlah sumbangan takaful dia. Dan juga dia punya sum covered. Yang mana sumbangan dia tetap dan sum covered dia juga tetap kekal pada kadar 500,000. Kemudian kita tengok pula pada line merah dia tu. Nilai simpanan dia meningkat. Sebab apa tadi saya sebut plan ni dia laburkan duit kita ke dalam dana-dana tertentu yang diurus oleh pihak IAA. Jadi simpanan itu semakin lama semakin meningkat. Sedangkan dia punya baki pinjaman semakin menurun. Apabila sampai satu peringkat, mungkin pada tahun ke-25 ataupun pada tahun ke-20, sekiranya apa-apa berlaku kepada pemegang polisi ini, dia meninggal dunia, pada waktu itu, berapa baki pinjaman dia waris dia boleh gunakan duit MRTT ni untuk langsaikan hutang dia dengan pihak bank. Contoh mungkin baki hutang dia waktu itu tinggal 200,000 sahaja. So dia dapat pampasan kekal pada kadar 500,000. Jadi waris dia ambil 200,000 ni, bayar hutang bank, selesai masalah. Hutang dah tak ada. Waris dia dapat apa? Waris dia dapat cashback 300,000 tadi tu. Kalau dia ambil MRTA, dia tak ada cashback. Meninggal dunia, sebab dia ada MRTA, bank settlekan hutang dia, habis cerita, tak ada cashback. Persoalan dia adalah, macam mana waris, terutama untuk isteri-isteri yang tidak bekerja, macam mana dia orang nak meneruskan kehidupan, nak membesarkan anak-anak. Mungkin waktu tu anak belajar di universiti ataupun anak ada 4-5 orang, perlukan perbelanjaan bulanan sekurang-kurangnya 3-4 ribu. Macam mana dia nak meneruskan kehidupan? Betul pinjaman perumahan dah habis, dah ada tempat tinggal, tetapi cost of living tu bagaimana? Itu banyak saya jumpa dekat bank dulu. Mungkin ada masa ni saya boleh share sikit testimoni saya, yang mana waktu saya dekat bank dulu, ada satu klien ni, dia pemandu. Waktu saya buat pinjaman dia dulu pada tahun 2010, dia adalah seorang pemandu lori. Gaji dia banyak lah, 5-6 ribu. Dia ambil MRTA. Ambil MRTA. So MRTA ni kita kena faham. MRTA yang bank cover, yang bagi tadi tu, dia cover 2 benda sahaja. Meninggal dunia dan TPD, Total Permanent Disable ataupun cacat kekal. Nak jadikan cerita, pada tahun 2012, baru 2 tahun pinjaman tu dia bayar. Pelanggan tadi tu datang jumpa saya dekat bank balik. Cik Saad, tolong saya nak claim insurans. Saya cakap, you nak claim apa? Saya sekarang sudah kena sakit. Dia kata, sakit apa? Saya tanya. Dia kata, saya sekarang ada kena apa? Sakit bawah pinggang. Saya kena dialisis. Seminggu 3 kali saya kena dialisis. Jadi sekarang company suruh saya berhenti kerja, saya tak boleh bawa lori. Jadi bila saya berhenti kerja, saya dah hilang pendapatan lah. Jadi saya teringat ini rumah ada
MRTA dulu ada insurans kan Cik Sang buat. Saya cakap, ya betul. Dia kata. Jadi dia kata, boleh tak saya mau claim? Saya cakap, you ambil MRTA, you tahu tak? Saya tahu MRTA itu insurans kan, boleh cover kan? Ya betul. Tetapi mungkin awak lupa. MRTA itu cover 2 benda je bang. Saya cakap dia. Meninggal dunia dan cacat kekal. Sekarang you bukan cacat kekal, you kena sakit kritikal, iaitu dialysis, buah pinggang. Kau tak boleh cover ke bang? Saya cakap, sorry, memang tak boleh cover. Jadi dia menangis dekat situ. Dia nak kata, tolonglah encik, bolehlah, boleh claim lah. Takkan tak boleh claim. Dia kata, saya sudah bayar 2 tahun. Saya cakap, memang tak boleh bantu. Saya cakap kan. So, siapa saya tanya dia, okay, you ada ambil insurans dekat luar tak? MLTA ke ataupun life insurans apa-apa? Oh, tak ada bang. Saya tak tahu ini barang. Dia kata. Saya cakap, memang tak boleh. So, akhirnya, apa yang berlaku pada dia, dia terpaksa jual rumah dia. Sebab apa? Dia tak boleh bekerja sebab kena seminggu kena 3 kali dari shift. Wife dia pula tak bekerja dari rumah. End up dia tak boleh bayar bank sebab waktu tu pinjaman perumahan dia dah tertunggak hampir 4 bulan dengan bank waktu tu. Jadi saya cakap, you punya rumah sudah mau masuk lelong tau. Cakap, itulah bang, saya dapat surat bank hantar notis kata ini rumah mau lelong. Jadi saya cakap, saya tak boleh bayar. Saya teringat ada insurans, saya mau claim. Abang pula cakap tak boleh claim. Memang tak boleh claim lah. Sebab you bukannya meninggal dunia ataupun cacat kekal. You sakit kritikal. Jadi dia menangis dekat saya kat bank. Dia cakap, minta maaf lah. Cakap memang tak boleh tolong. So end up saya cadangkan, saya kenalkan dengan seorang rakan saya, perolehan tanah waktu tu. Dia pun tolonglah jual rumah dia. Jadi daripada situlah saya mula nampak pentingnya ada MLTA ataupun personal takaful individu ni. Supaya MLTA itu bukan tak bagus, tapi perlu ada tambahan dekat situ. Kadang-kadang kita lupa. Itu antara kisah yang boleh saya kongsikan secara ringkas dekat sini lah. Betul-betul. Saya sendiri dia dengar ni pun saya rasa macam, oh yelah betul juga kalau jadi sesuatu pada aku nanti kalau aku sakit ke atau tak boleh nak bekerja seperti biasa macam hari ni kan. Apa kita nak buat? Kita nak kata ada simpanan yang berjuta-juta boleh cover, boleh bayar lamsam rumah, mustahil lah kan. Mungkin makan masa lah. Tak mustahil tapi makan masa sikit kita nak buat simpanan tu. Jadi betul. Memang bagi saya sendiri, saya rasa insurans ni antara perkara yang perlu diberi perhatian yang sangat penting. Terutamanya bila kita nak beli sesuatu yang mahal. Contohnya macam rumah lah. So jangan pakai orang cakap kan, jangan tahu saing je. Baca dulu, faham dulu. Insurans ni macam mana? Jangan sekadar macam, oh tak apalah sign lah. Saya kat mana sign je, sign. Tapi end up dia tak baca pun every clause yang ada dalam agreement tu. Then end up, at the end of the day, dia orang akan query dekat agent insurans, kenapa dulu awak tak terang kat saya macam ni? Kenapa dulu awak tak cakap macam ni kat saya? Saya tak tahu pun akan jadi macam ni. So dekat sinilah, jangan pernah memandang remeh pada penerangan daripada agent insurans ataupun perolehan tanah. Sebab every clause ataupun apa yang keluar daripada mulut dia adalah sangat penting untuk future kita. Sebab future kita tak tahu apa akan jadi pada kita. Tapi macam kisah Pak tadi, tiba-tiba sakit kecil manis, darah tinggi apa ni, dialysis 3 kali seminggu. So benda tu akan menjejaskan pendapatan kita. So tak dapat bayar rumah tunggakan sampai 4 bulan, mana kita nak cari duit, nak bayar sedebuk tu memang susah lah. So kalau kes macam tu memang saya rasa orang cakap beringat sebelum kena Encik Saad. Betul. Okay, alright. So kita akan pergi pada soalan seterusnya daripada Encik Fadil Hanafiah. MLTT ni ada offer di mana-mana bank atau insurance company ke? Oh, ada. Memang ada. Cuma bank bila dia offer nama produk dia lain lah. Tapi dari segi structure dia hampir sama. Dan untuk MLTT ni di syarikat-syarikat takaful luar memang banyak. Cumanya kita kena explore. Kadang-kadang dia orang letak tu kan produk tu di syarikat luar tak adalah dia sebut MLTA kan. Macam kita di AIA di bawah PBG Aspire kita panggil Life Legacy. Kan kalau dulu Life Signature. So produk-produk macam itulah. Tapi dia punya the bottom line concept is for the MLTA. So dia punya function tu sama. Macam kita pergi Pro 2, dia jual kereta dia nama Myvi. Kalau pergi dekat Proton nama dia Iris. Tapi benda yang sama, kereta compact car kan. Kalau kita pergi ke Volkswagen punya dealer, and then dia kata kita ada compact car, nama dia Volkswagen Polo. So the bottom line is you nak compact car sama, cuma nama dia berbeza, fungsi dia sama. Itu sahaja.
Ya, betul tu. Alright. So, Baik. saya rasa insya-Allah soalan penjelasan tadi dapat menjawablah kepada persoalan Cik Fadil. Mhm. Dan seterusnya soalan kita daripada Encik Kamarul Bahrin. Saya ada terdengar terma hibah. Adakah hibah ni ada berkaitan dengan polisi insurans dan hartanah? Okey, baik. Soalan yang bagus daripada Cik Kamarul. Saya punya memang dia ada berkaitan. Cumanya kalau kita flashback 10 tahun lepas, perkataan hibah ni kurang dipopularkan di kalangan ejen-ejen, even di dalam industri. Sebab apa, waktu tu takaful license tu baru diperkenalkan, saya ingat pada tahun 2007-2008. Sebelum tu semua insurans, dia panggil insurans. Kemudian bila Bank Negara dah mula keluarkan lesen takaful, tak lama kemudian 2-3 tahun terma hibah tu dah mula semakin dipopularkan. Dan bermula tahun 2016 dah semakin popular lagi terma hibah ni, sampailah sekarang dengan adanya berbagai-bagai platform sosial media ni. Okey. Hibah ni kalau dulu bila orang ambil takaful, dia tak hibahkan. Dulu dia cuma letak penama sahaja. Dan kebanyakan orang kita dia salah faham. Apabila adanya penama dalam plan takaful tu, dia ingatkan dia adalah pemilik sepenuhnya ke atas pampasan tu. Itu adalah konsep yang salah lah pada saya sebenarnya. Penama adalah orang yang diberi amanah untuk menguruskan harta si mati. Jadi apabila adanya hibah ini, sekiranya kita letak nama, contoh macam saya letakkan nama isteri saya sebagai penerima hibah, maka tak ada pihak yang boleh mencabar keputusan hibah saya tu, even dibawa ke peringkat mahkamah sekalipun, kerana hibah itu dalam bahasa biasanya kita panggil sebagai hadiah. Saya dah hadiahkan dekat isteri saya, kenapa ada pihak nak mencabar? Berbanding dengan kalau dia tak buat hibah, dia cuma letak penama sahaja, maka apabila berlaku kematian, benda tu jatuh ke bawah undang-undang harta pusaka, maka ia perlu difaraidkan. Jadi dekat sini kebanyakan para isteri-isteri saya sangat tekankan, ceklah dengan suami anda ada tak buat hibah untuk isteri. Sangat penting. Sebab apa? Kalau tak buat hibah untuk isteri, kurang-kurangnya buatlah sikit, RM50 untuk RM50 sampai kan. Kena buat. Kenapa? Apabila dia tak buat hibah macam tu, berlaku kematian besok, isteri punya bahagian apabila difaraidkan tu cuma 1/8 sahaja. Kalaulah dalam akaun bank suami cuma ada RM10,000, 1/8 berapa? Macam mana dia nak? Macam mana nak survive? Selebihnya pihak keluarga belah lelaki si mati tu nanti dia akan tuntut. Kalau hubungan tu baik, alhamdulillah. Kalau ada hubungan yang tidak baik, kurang mesra di antara pihak lelaki dengan isteri apa semua. Jadi saya pernah jumpa juga kes-kes yang agak ekstrim, yang mana saya bantu dia sampai sekarang, saya masih bantu dia untuk urusan di mahkamah, dan saya bantu dia untuk urusan tuntutan ni lah. Memang agak ekstrim. Saya tak perlu sebut nama dia. Memang kesian dengan dia. Yang mana bila ayah dia meninggal dunia, tak buat hibah, end up dia pula anak perempuan seorang, kemudian mak dia pula suri rumah, anak tunggal, end up bila berlaku kematian dekat arwah bapak dia ni, semua aset-aset perniagaan, harta-harta tu semua dituntut oleh keluarga pihak lelaki tu. Jadi sampai dia orang dah tak ada apa-apa dah. Dia jumpa dekat saya, "Cik Sangat, tolong saya, Cik Sangat, macam mana nak urus?" Saya cakap, so saya perkenalkan dengan dia satu orang lawyer ni yang mahir bab ni untuk bantu dia. Dan benda tu masih berjalan proses daripada 2017 sampailah sekarang. Masih belum selesai lagi perkara tu. Bayangkan dah berapa tahun. Ni dah 2021. Dah hampir 5 tahun perkara pertikaian para itu masih tak selesai lagi. Kesian kepada waris isteri ni lah. Ya, betul tu. Saya sokong. Cool lah Cik Saad. Saya nak tanya lah. Saya suka dengar pasal hibah ni, hibah harta. Namanya. Saya sangat suka. Saya seorang yang saya sangat suka. Cool lah, boleh bagi tips ya. Macam mana seorang isteri ni, dia nak cakap kat suami dia, "Bang, boleh tak buat hibah harta untuk saya? Boleh tak hibahkan rumah ni untuk saya?" Macam mana nak cakap dekat suami tu? Sebab ramai sebenarnya isteri-isteri kat luar sana, saya mewakili isteri-isteri kat luar sana. Diorang bukan tak nak cakap, tapi diorang risau sekiranya kalau kita cakap kat suami kita, "Bang, boleh tak buat hibah harta, buat hibah rumah ni?" Takut dilabel sebagai, "Kau ni gilakan harta ke apa?"
Kau ni nak kikis duit aku ke apa? Jadi saya nak tahulah, apakah cara terbaik seorang isteri nak cakap talk dengan suami dia? Ya, betul. Dia ada banyak alternatif. Banyak alternatif. Kita cuma we have to be more creative. Dia we have to be more So creative. kreatif macam mana tu? Tak ada, bukan cerita benda jahat lah. Cerita betul. Cuma kita kena cara sembang-sembang santai petang ni, saya bagilah alternatif. Kebanyakan kadang-kadang isteri dekat luar sana tu, dia tak jumpa alternatif ni. Sebab apa dia tak jumpa alternatif ni? Sebab dia tak jumpa saya. Okey. Kalau ambil dengan Cik Saad, bolehlah diberi tips macam mana nak beritahu dekat suami. Okey. Saya kongsikan tips. Saya sangat suka kongsi tips ni dekat penonton-penonton di luar sana. Especially kepada para-para isteri. Para-para isteri, ramai ni isteri. Okay. Alright, kepada para isteri. Bila kita sembang-sembang santai dengan suami kita dan apabila isteri dapat tahu, rupanya dia tak buat hibah lah untuk aku, diam. Isteri ni, sebagai seorang isteri, saya sebagai lelaki, bila tengok isteri itu normal. Bila malam-malam dia ambil telefon kita, dia belik-belik, itu normal. Saya ingat kebanyakan isteri-isteri kat luar sana pun, bila dia ada masa dia akan belik-belik handphone suami dia, itu normal. Jadi, kalau anda boleh belik handphone suami, apa salahnya beliklah wallet suami tu, minta IC dia. Minta IC dia. Minta IC dia, kalau suami tanya, awak nak buat apa ni? Nak pinjam je, nak ambil gambar. Alright. Selepas tu, bila dah ambil gambar, barulah beritahu kepada suami. Suami katanya, kenapa nak ambil? Saya nak ambil gambar sebab saya nak buat hibah. Okey. Dekat sini, dia punya point. Apabila isteri ambil hibah untuk diri dia sendiri. Pembayar adalah isteri itu sendiri. Orang yang dilindungi ataupun person covered itu adalah suami dia. Yang bayar siapa? Isteri. Isteri bayar takafu untuk manfaat diri dia sendiri, tetapi orang dilindungi ataupun person covered itu adalah suami dia. So setakat RM50 sebulan, dia plan lah. Okeylah, aku pun suami aku bukannya bagi banyak sebab suami kan kena bagi nafkah wajib kepada isteri kan. Kalaulah suami bagi nafkah tu 200, korang allocate lah RM50 ambil hibah. Kan? RM50 sebulan, boleh dapat hibah berjumlah sekurang-kurangnya RM50,000. Kalau umur 30-an lah, saya bagi contoh. Dapat hibah RM50,000. Okey ke tak okey? Okey lah, daripada tak ada. Jadi beritahu kepada encik suami, abang jangan risau. Bukan abang bayar, saya yang bayar. Saya cuma nak protect abang ni je. Supaya kalau abang tak ada besok, saya ni tak adalah pening kepala, mana nak cari duit. Sebab akaun bank abang akan kena beku dengan pihak bank sebab meninggal. Saya nak pakai duit nak besarkan anak-anak kita 3-4 orang ni. Jadi korang boleh, isteri-isteri kat luar tu bolehlah guna idea ni. Ada yang cerdik tu dia dah buat dah. Mana yang baru nak dapat idea apa yang saya share ni, korang boleh guna idea ni. Minta dengan suami, bang pinjam IC. Saya nak buatkan hibah untuk abang. Manfaat dia kepada saya. Suami tak boleh cakap banyak pasal isteri yang bayar, bukan suami yang bayar. Okay, itu saya share dia punya kongsikan tips lah. Okay, so insyaAllah lah saya harap perkongsian Cik Saad tu mana yang tengah tengok ni boleh ambil tips tu, boleh apply, boleh terus sign up dengan Cik Saad pun boleh buat hubungi saya. Hubungi saya. Betul, alright. So Cik Saad, kita dah menghampiri ke minit yang terakhir lah. Kita nak bagi beberapa minit yang terakhir untuk Cik Saad sendiri untuk berkongsi dengan viewers bagaimana mereka di luar sana nak tahu ataupun nak berhubung dengan Cik Saad untuk dapatkan nasihat ke, untuk dapatkan takaful, untuk sign up untuk insurans hartanah ke. Okey, untuk mereka-mereka di luar sana, untuk para penonton di luar sana, hari ini kita ada seramai lebih kurang berapa ni viewers? 190 orang. Okey. Dalam kalangan 190 orang ni, okey, mungkin ada di kalangan, saya sangat tekankan kepada para isteri lah. Kepada para isteri, silalah boleh hubungi saya untuk dapatkan khidmat nasihat pasal perlindungan hartanah, hibah dan juga MRTA ni. Hubungi saya di talian 011 1081 7512. Saya ulang 011 1081 7512. Saya berdaftar di bawah agensi PBG Aspire Advisory, beribu pejabat di KL Cap Square, Jalan Mushi Abdullah. Alright. Dan pengalaman, insyaAllah saya akan kongsikan pengalaman saya selama 12 tahun di bank dalam
bidang peruncukan hartanah, dan pengalaman saya sebagai credit officer, pengalaman saya handle tuntutan claim insurans berkaitan MRTA dan MRTA ni, kemudian insyaAllah saya akan bantu and then mengikut kesesuaian para pelanggan tu. Alright, itu saja. Alright, okay. Terima kasih Encik Saan di atas perkongsian sebentar tadi. Okay, jadi sebenarnya pendek kata, menginsurkan rumah ni adalah satu yang sangat penting lah. Biasakan diri membaca risalah dan kena faham apa yang terkandung dalam perjanjian yang ada dalam pembelian hartanah tu. Jangan tahu nak sign je. Sebab setiap baik yang ada dalam agreement tu sangat penting dan membawa pada perubahan yang besar untuk masa depan kita nanti. Okay, sebelum nak pilih insurans sesuai tu, kena teliti dululah apa yang perlu dilihat, sama ada kena ada bayar pendahuluan ke ataupun kena bayar secara bulanan ke. So semua tu kena tengok betul-betul. Alright. So kita insyaAllah kita rasa sampai di sini sahajalah perkongsian kita bersama dengan Cik Saad pada minggu ni. Dan saya kira sebenarnya tak cukup masa 1 jam kan. Saya sangat singkat lah masa kita. Tapi walaupun singkat, saya dapat gambaran keseluruhan apa yang nak disampaikan dan insyaAllah saya kira penonton pada hari ini pun dapat sedikit input lah. Walaupun tak banyak, dia dapat grab sikit pun dah cukup berguna sebagai panduan untuk membeli hartanah. Okey, jadi sampai di sini saja, sampai di sini saja perkongsian kita pada minggu ni. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Saad sebab sudi bersama-sama dengan Commerce Capital pada minggu ni. Alright, jadi pada anda penonton Commerce Capital, nantikan jejak usahawan pada minggu hadapan di mana kita akan menampilkan SME yang bertuah. Nak tahu siapa yang bertuah untuk ditampilkan dalam program jejak usahawan minggu depan, jangan lupa Khamis 5 petang di Facebook page Commerce Capital. Okay. Sekian sahaja daripada saya, Nur Amni, Digital Marketing Exec Commerce Capital. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.